kat awak kan. Okay. Alright, all the best. Okay, korang semua dah masuk. Suara sama. Itulah suara dia pun sama, adik-beradik kan? Okay, so sekejap kita tengok GM dah masuk. GM Jajah dah boleh masuk ke? Dah boleh start ke apa? Okay lah, I rasa pun better start sebab anyway, first of all nak minta maaf dekat you all semua sebab perasan tak sebenarnya kelas setiap pukul 3. Siapa perasan? Ke tak perasan? Saya perasan. Yes, tu yang macam silakan start. Okay, baik GM. Mengikut arahan. Alright, so tu lah bila dah tengok kat situ, alamak, terawal wis 2:30 tapi it's okay. Lala pukul 3 juga start kan, ada dia punya ni. Okay, sebelum tu okay, kita nak start majlis hari ni dengan wal aslah dulu. Okay. Okay. Right, clear tak suara I? Semua orang ada, kita ada 20 orang, okay. 20 orang. Alright, so korang tahu ke hari ni nak belajar apa? Hari ni kita nak belajar apa? Hari ni kita santai-santai. Commission. So topik yang bagi I yang you all perlu tahu adalah commission. Of course lah bila dah close case, kadang-kadang case pun tak tentu kan, dah submit case ada problem semua. So bila case dah okay, kita rasa macam lega. So anyway, congratulations to all JC sebab kita dapat target 200 plus. So tepuk sikit untuk JC. Alhamdulillah. Enforce belakang cerita, yang penting korang nampak tak kat situ teamwork antara all the JCs kita buat sama-sama. Sebenarnya sikit-sikit lama-lama complete. Okay, alright, so hari ni okay, topik yang kita nak bincangkan hari ni, okay, macam mana kita nak jana income pendapatan dalam dalam this industry, which is takaful industry. Okay, macam mana kita nak capai, kita nak target. So sekarang ni macam yang korang tengok tajuk, macam mana kita nak capai target 3,000 dalam masa setahun. Sebenarnya lebih daripada tu pun you all boleh buat. Okay, sebab sekarang ni kita letak basic yang 3,000. Dia macam ni tau, commission ni you yang decide berapa yang you nak letak. So nanti macam we as all the leaders, kita orang boleh bantu guide, okay, berapa yang you all perlukan. Tapi dengan usaha masing-masing. Okay, kena ada usaha korang juga. Dia tak semesti macam nak buat macam ni tapi tak ada action, tak boleh macam tu. So bila you dah buat, you dah plan, you kena tahu, okay, setiap bulan aku nak achieve berapa cases. So bila aku dah close case ni, okay, berapa commission yang aku dapat. Sebab daripada situ korang bakal rasa semangat untuk nak buat lagi. Even pun korang close satu case pun, 2 case ke ataupun case kecil, korang ingat nak dapat sesuatu yang besar, of course kita bermula daripada yang kecil. Alright, so sekarang ni I nak choose, okay, kita nak ada two-way communication. So I nak panggil seorang senior and seorang junior. So kita start daripada junior dululah. Alright, kat sini boleh tak? I tak tahulah sebab yang ni dia very committed. So I just nak panggil Kak Ros. Kak Ros, can we talk, Kak Ros? Kak Ros ada ke tu? Ya, boleh. Alright, Kak Ros memang always semangat. Okay, alright. So Kak Ros, sebelum kita nak start, nak cerita-cerita pasal commission, everything ni semua, okay, apa yang membuatkan Kak Ros nak masuk dalam industri ni? Boleh tak share? Mungkin Kak Ros dah cerita dengan GM tapi kita all JJC lain kita tak tahu kenapa kita masuk this industry, untuk nak tolong orang ke apa ke. Boleh tak Kak Ros share sikit dengan kita orang untuk memberi semangat kepada semua orang? Silakan Kak Ros. Okay, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okay, mungkin kita boleh ni lah bantu orang dekat luar. Mungkin ada antara kita, antara yang kat luar tu yang susah ke apa kan. Tak semua orang bekerja kerajaan. Jadi salah satu punca apa tu, keuangan dia orang kalau dia orang ditimpa kesusahan adalah melalui inilah. Dan juga side income. Okay,
So macam Kak Ros sendiri, apa yang membuatkan Kak Ros rasa Kak Ros nak join this industry? Kenapa? Mesti ada sebab kenapa Kak Ros nak join nak buat macam Kak Ros dah ada kerja hakiki. So apa yang membuatkan Kak Ros rasa okay aku nak join buat second punya second income lah, at least kan macam orang masuk of course because of income kan, di samping nak tolong orang. Tapi Kak Ros sendiri apa purposely, macam apa yang buat Kak Ros rasa macam join? Mungkin kita boleh cuba sesuatu yang baru ke, cabar diri kita sendiri. Tu je lah bagi Kak. So sebab Izzah perasan tengok dekat dalam group you very active, because actually kalau kita ikutkan lah you are frontliner, memang busy kan, tapi you manage juga to get all the client. So kalau macam tu Kak Ros buat macam mana? Macam sekarang Kak Ros macam mana Kak Ros prospek semua? Most prospek tu akak dapat daripada social media post. Lepas tu yang lain-lain tu ada daripada saudara mara. Sebenarnya tak sangka bila kita post ni ada kawan-kawan lama kita. Sebab perasan tak masa akak lulus periksa bulan berapa ya? Bulan 11 kot. Lepas tu akak diam je. Akak ingat macam tak ada potential tau. So akak tak post, tak buat apa pun. Lepas tu sampailah satu hari GM tanya akak kenapa tak post, tak apa. Daripada situ baru akak post. Lepas tu tak sangka bila post tu ada kawan-kawan sekolah lama datang. Dia orang yang approach kita. Macam tu lah. Menyerah dirilah. Ya. So nampaknya memang baguslah Kak buat posting. So akak kena buat posting selalu. Akak punya Facebook ada berapa orang Kak? Akak punya friends? Tak banyak kot. Tak sampai pun. Dalam berapa? Tak clear. 300 je rasa. Tapi sebab yang semua tu memang dah kenal 300, so tak sampai 500. Okay. Clear tak? Tak sampai 500. Sampai 500. Okay Kak, sebab kalau akak nanti slowly untuk akak tambah lagi banyak orang akan nampak akak punya posting. Apa pun congrats Kak. Walaupun akak kita consider frontliner ni sangat busy, but you still ada time. And korang nampak dekat sini apa yang Kak Ros buat. Sebab kenapa I tanya soalan? Sebab I nak dapatkan poin-poin setiap agent. Dia ada kelebihan dia, macam mana dia nak dia nak dapat klien. So setiap orang berbeza. Ada orang dia lebih terror one to one. Ada orang tu macam dia posting macam tu je orang dah ambil. Alright, so macam yang Kak Ros ni, apa yang I nampak satu, dia buat posting lah. Sebab kalau dia tak buat posting, orang pun tak nampak dan tak tahu. But ada juga macam Kak Ros ni taklah apa yang Izzah nampak, Kak Ros ni mudah mesra. So means that orang pula yang datang minta macam menyerah diri, then nak ambil plan tu dengan akak. So it's okay, akak just continue apa yang akak buat. So apa-apa pun kita memang kena keep sharing. Sebab kita punya kedai ni ada dekat mulut. So kalau kita tak cakap, kita tak bagi tahu yang kita ni ada kedai, so orang pun tak tahu. Betul tak? So sekarang ni, okay, alright, thank you Kak Ros. Sama. Sebab Izzah nak tahu korang masuk this industry sebab apa. So that's why daripada situ kita akan relate. Okay, kenapa kita kena buat, kenapa kita kena ada berapa kes ni, kenapa kita perlukan this amount, benda-benda tu yang penting. Okay, so sekarang ni I nak pilih seorang yang tadi dah junior. So I nak pilih seorang lah senior Satna. Kita nak pilih siapa ni. Sekejap. So kita nak Kak Suraya ada? Ada. Okay, so sis, I suka dengan dia ni. Dia memang semangat tau. Tengok dekat Facebook dia memang best je. Dia ni kerja dia, kan? Sebab kan apa yang kita punya dekat dalam Facebook kita ni sebenarnya main peranan penting tau. Sebab bukanlah kita nak men-show off everything. Sebab orang nak tahu apa perkembangan kita. So macam Kak Suraya sendiri memang pagi-pagi I dah nampak dia memang very consistent. Dia akan say good morning. Lepas tu dia akan share dia pergi bawa anak-anak dia pergi follow up. Lepas tu macam at the same time dia buat all the activities tau. Macam kita fikir
bila dia punya ada time, ada je dia punya time sebab semua orang ada 24 jam tapi nampak menarik dia punya live kan. So boleh tak Kak Su cerita why you choose the industry, apa kekuatan Kak Su, and then what is your punya target untuk this year semua. Okay, Assalamualaikum semua. Salam. Saya Soraya. Okay, yang tak kenal, saya dah join sejak 2018. So tak adalah senior sangat, tapi senior lah sikit kan. Okay, apa dia, kenapa saya join? Sebab saya memang decide nak start kerja lah. 2018 tu adalah berlaku perubahan dalam hidup sikit masa tu. So dalam keadaan agak terdesak untuk cari kerja, tapi pada masa yang sama nak jaga anak sendiri. So lepas tu memang start tu memang orang kata the first thing dalam kepala memang nak make sure semua orang tahu yang saya buat takaful. So memang gila, spam habis lah semua orang. Start dengan spam, hantar WhatsApp kat semua orang, kata sekarang saya buat takaful tau. Lepas tu kat dalam Facebook pun perkenalkan diri. Maksudnya kita tak boleh malu lah dengan kejayaan yang kita pilih ni. Padahal saya memang tak pilih atas dasar minat. Saya pilih atas dasar desperation. Saya pilih atas dasar memang saya terdesak untuk ada kerja, tapi kerja yang jenis yang kita boleh besarkan anak. Maksudnya macam saya tahu saya tak mampu bekerja dekat office. Saya tak boleh kerja 9 to 5 sebab saya memang jaga anak saya masa tu. So apa orang kata, memang that is the main thing lah, kena make sure everybody tahu. Lepas tu kita start lah add friends semua, bagi ramai orang kat dalam Facebook tu. Sekarang saya ada 4,900, tinggal lagi dalam 20-30 kekosongan kot. So kita akan rotate lah. Dekat 5,000 dah. Kena kan sebab dia 5,000 max kan. Betul. So kita continue lah. So nampak lah macam orang pun dia nak ada silihan, dia nak tahu a bit about us sebab kita ni bukan robot, kita ni manusia. So orang nak tahu kita punya personal life juga. Tapi saya pastikan apa saja sharing yang saya buat walaupun personal, dia memang dalam bentuk positif, bukan untuk mencari simpati, bukan untuk, sebab ada kisah-kisah yang agak tragik dalam hidup. Saya rasa semua orang ada kisah dia kan. Tapi kita nak sharing tu hanya atas dasar nak berkongsi. Dan pada masa yang sama kita boleh create awareness kan. So always be positive, posting make sure positif, tak ada kecam sesiapa. Buat selingan lah, personal sikit. Lepas tu a bit of takaful, a bit of nothing. Sometimes it's just about the weather. Sometimes it's just about good morning. Makan pun boleh tau. Macam mana? Makanan. Makan pun boleh tau. Yeah, tapi one thing I notice lately because I tengok macam banyak agent yang macam yang memang yang memang power macam kat sini kita ada Aini, kita ada Tia semua. Saya tengok dia orang pun banyak buat ke story. So saya pun dah mulalah post banyak ke story tu. So kadang-kadang kita tengok story punya viewers ramai kan. Tak sangka kadang-kadang kalau kita letak kat timeline kita, tak semestinya timeline kita akan lalu kat timeline orang lain. Kita punya post tu tak semestinya lalu kat timeline orang. Dia adalah dia punya algorithm apa ke benda kat dalam Facebook tu kan. Betul. So kita just continuous je lah. Share je lah apa yang ni. Tapi alhamdulillah dah face kita dah, sebab saya buat daripada 2018, so kiranya saya dah sampai ke fasa yang kita akan dapat strangers lah. Maksudnya kita punya warm market tu kita dah selamat dah explain dan cerita kat semua orang. So yang mana after few years kenal kita, dia orang datang approach kita tu sebab dia orang sebenarnya kawan rapat kita yang dah tengok dia ni memang masih ada kat industri ni sebab some people yes, orang dekat dengan kita kadang-kadang dia orang sebenarnya dia orang yang tak percayakan kita. Dia orang yang tak yakin yang kita ni boleh stay dekat industri ni. So when kita prove after so many years kita ada dalam industri ni, then baru dia orang approach. Sebenarnya dia orang dah tahu, kita tak perlu approach dia orang dah. Dia orang tahu. Tapi kita orang memang Get B ni saya rasa one thing yang best, memang package-package ni menarik lah. Memang kita punya produk memang power. Sampai agent lain, kawan-kawan saya yang agent lain pun dia orang nak ambil dengan kita. Sebab dia orang kata macam sangat menarik. Sampai dia orang sendiri promote dan saya sendiri dapat referral daripada agent kawan saya, agent dekat Hon Leong, Takaful, lepas tu daripada AIA, Prudential. Ada juga dia orang yang minat dan bagi referral sebab dia orang kata dia orang tak ada produk macam tu. So nampak tak best tak this industry? Sebenarnya kita bukan dalam satu je. Maksudnya macam kita Great Eastern Takaful, kita Great Eastern Takaful, no. Actually kita kena ada ramai kawan-kawan daripada company luar, which is tak kisah AIA ke Prudential ke macam-macam
kalau macam memang berkawan dengan budak AIA, budak Prudential, so kita orang akan plan ni bagus lah, oh kau punya plan macam mana? So means that kita tak adalah fokus dengan kita punya plan je. So that's why macam Kak Suraya cakap tadi, macam diorang tak ada ni. And then dia start bagi dekat Kak Suraya. Macam tu juga dengan macam contoh macam Izzah sendiri pun, kalau kata case tu tak lepas, masuk GE lepas pula. So nampak tak, at least sebenarnya kita punya point, kita join takaful ni, satu, of course lah selain kita nak tambah income, kita nak memberi manfaat kepada orang. Tak kisahlah kes tu kecil ke, besar ke, yang penting contoh kita ambil macam sekarang ni, gila-gila korang buat yang plan harapan kan. Okey sangat tak kalau kata terjadilah kematian dekat seorang ni, ketua keluarga ni dapat 100,000. 100,000 sikit ke banyak? Korang rasa? Dia tahan juga lah banyak. Nak Banyak harap kumpul memang takkan ada amount tu. Yes, 100,000 bagi orang, kalau orang yang tu memang banyak duit, bagi dia okey tak ada apa. Tapi bagi orang tak ada, dia rasa macam sangat banyak. Bukan kata 100,000 lah 10,000 pun orang rasa benda tu banyak, okay. So anyway, all the best untuk Kak Suraya, and please korang doakan sebab tahun ni adalah final year kita punya AUM Kak Suraya. So kita doakan smooth perjalanan ni untuk naik ke UM. So tahun depan kita ada another 2 UM insyaAllah. Okay? Alright. Okay, right. So, okay, jap. Okay, sebelum tu, I nak masuk lah. Okay. I nak share dulu kita punya ni. Sekejap Okay, korang nampak tak? Dia keluar pula. Sekejap Form structure. Trees. Ni pula ni cek. Sekejap korang nampak tak ni? Korang nampak tak? Nampak. Nampak? Okay Alright, so okay. Benda ni I akan share dengan you guys semua sebab kita nak tahu okay, memang you all memang hebat, memang bagus untuk kita nak buat close case. Then bila dah close case tu, apa next dia? Of course kita nak tahu berapa sebenarnya, okay, contoh berapa case yang kita dah submit tu, okay, berapa yang commission yang kita akan dapat. Okay, kat sini korang boleh tengok kat sini. This slide I akan bagi dekat each of you yang join hari ni. Alright, so kalau tengok kat sini, okay, this is table Excel di mana korang boleh monitor berapa income yang korang nak untuk this year. Okay, so setiap orang I'm very sure masuk korang dah target dah. Berapa korang nak untuk tahun ni. Okay, contoh ada orang kata, okay kak, saya nak tambah lagi 1,000 lah kak. Okay, kita boleh jumpa leaders masing-masing, diorang akan cakap, okay, nak tambah extra 1,000, okay berapa. So macam kak, saya ni saya punya komitmen setiap bulan. Kalau boleh, duit insurans, duit takaful saya ni, saya nak bayar untuk komitmen saya. Okay, so dia duit gaji hakiki, saya nak buat simpanan, saya nak beli rumah. Contoh, okay. Right, so sekarang ni kalau korang boleh tengok kat sini, okay, I explain dulu, mana yang tak faham nanti kita akan go through sama-sama lah, okay. Kat sini, okay, payment dia monthly, RM200. Kat situ, case size dia adalah 2,400. Means,
Kenapa 2,400? 200,000 tu kita kali kepada 12 bulan. So maknanya that's why size cases ni yearly 2,400. So perasan tak kat sini I ada buat first quarter, second quarter, third quarter, fourth quarter. So meaning that korang boleh fokus, okay, quarter pertama ni. Siapa tahu quarter pertama tu apa? Kita just ni je, just saja teka. Quarter pertama tu dikira macam mana? Daripada bulan berapa ke bulan berapa? 1 sampai 3. Siapa tu yang berjawab, siapa tu? Fadli. Fadli. Yes, betul. So that's why kita panggil quarterly. First quarter, second quarter, third quarter, fourth quarter. So sekarang ni kita dalam quarter pertama. Okay, which is January, February, March. Okay, February dah habis lah untuk this month. And then kita fokus untuk March. Okay, kalau tengok kat situ, untuk March ni korang boleh fokus 7,000. Dia dah kecilkan kat situ dah. 7,000, 15, 24, 33,000. Okay, so nanti korang jangan lupa isi kat sini nama, lepas tu account number yang kita start daripada 106, 11 ke, tu korang punya account number. IO ni adalah introduce officer. Okay, contoh kalau kata apa ni, siapa yang bawa you masuk. Okay, so group manager ni kita punya GM lah, Syazalifah Syafi'i. Alright, ataupun GM Jaja. Okay, so sekarang ni you all boleh, okay, macam this ni, table kat sini, kita target cases ada 5 cases sebulan. Kita start dengan 5 cases dulu because I dah buat untuk 10 cases punya calculation. Kat sini actually korang boleh adjust je. Korang nak target berapa ANC, korang nak letak berapa cases, korang letak lah. Macam kat sini, I letak 5 cases monthly. Maknanya sebulan 5 cases. Meaning that kita sebulan ada 4 minggu. Minggu pertama korang close 2 orang, minggu ketiga 2 orang. Okay. Then yang seterusnya korang boleh buat 1 case ke apa ke, tapi syarat sebulan kena ada 5 cases. Okay. Kalau tengok kat sini, okay, Monday, January, February sampai December. Okay, sebab ni dia dah auto calculation tau. Okay, cases macam tadi, target cases kita 5 kan. So kita letak setiap bulan tu letak 5 cases daripada January sampai December. Okay, production, okay, 2,000. So means, okay, bila kita kat sini 5 cases kan, maknanya kita boleh dapat, kejap, 500, sorry. 2,000. Okay, so kat sini nanti dia punya production, korang nampak tak? Okay, January tu production dia 2,000. February tetap sama juga 2,000. Kenapa? Sebab permulaan kita bayar 2 bulan kan. Selalunya kalau bila kita close case, kita minta kat klien, okay, kena buat payment 2 bulan. Which is kalau yang ni, okay, kalau kata case 200, kita kena minta means like 200, 2 bulan lah. 2 bulan payment. Maknanya instead of RM200, kita minta klien bagi untuk permulaan 400. Betul Kak Ros. Okay. 400. So okay, so nampak kat sini production dia akan naik. Sebab kalau setahun sampai Disember kita production collected yang kita dapat adalah 12,000. Okay. So dekat sini tengok bila kita buat by quarterly, okay. By quarterly korang boleh tengok dekat bahagian bawah production dekat total tu, okay, January, February, March 7,000. Kenapa 7,000? Okay, sebab yang January kita collect 2,000, February kita collect 2,000, March kita collect 3,000. So total untuk first quarter 7,000. That's why kenapa dekat yang atas, yang dekat bawah made payment, yang quarter 1, quarter 2, 3 and 4 tadi, kita dah letak kat situ set-set kan 7,000. So kalau let's say kalau quarter tu adalah April, May, June. So dekat situ kita ada collection untuk 3 bulan tu adalah 15,000. Okay. So sampai Disember kita ada collected yearly 79,000. Tapi yang paling best, okay, cases of course lah, cases kat sini setiap bulan kita close 5 case kan. So untuk first quarter, maknanya quarter 1 kita ada 15 cases lah. Okay, dan bulan-bulan seterusnya total untuk Disember you all dah ada 60 orang klien. Kenapa 60 orang klien? Satulah kalau dia seorang ambil 1. Tapi kalau seorang ambil 2, 3, lagi lebih lah.
Okay, kat situ sini review cases. Maknanya tadi 15,000, okay. 5, 10, 15. So untuk first quarter. Lepas tu kuartal kedua ada lagi 15. Korang ikutlah kat sini, korang adjust lah semuanya. Sebab ada juga agent, dia target apa tau. Okay, this year dia nak ada 100 orang klien. Tak kisah pun klien tu ambil apa cases pun. Yang penting dia tahu tahun ni 2021 aku nak ada 100 klien yang ambil sertifikat dengan aku. Korang pun boleh buat macam tu. Korang boleh target tau. Kenapa kena ada target? Sebab semua korang tak tersasar. Which is macam, okay, korang tahu tahun ni apa yang korang kejar. Berapa income yang korang nak. Berapa korang nak bantu. Ni start tadi macam agent tu cakap, okay, kalau ada 10 sertifikat, maknanya dia, kalau setiap seorang ambil satu sertifikat, maknanya dia dah bantu 100 orang untuk this year. So korang boleh buat sendiri, korang nak macam mana. Okay. Alright. So kat sini, part yang sini I cakap commission income. Okay, sebab sebelum ni untuk plan, sebelum ni commission untuk investment adalah 25%. And untuk plan traditional adalah 35%. Tapi plan tu dah tak ada dah, we go for this plan. Which is yang ni I ambil untuk cases EVO. Okay, so untuk plan EVO, dia punya commission adalah 0.33 lah, which is 33%. Kalau korang tengok kat sini, okay, macam mana untuk orang cakap, betul ke buat insurans ni boleh making money? Betul ke? Saya tak percayalah. Benda tu betul kalau korang betul-betul buat. Tak mustahil. Kalau korang nak tambah income, easier je. Tapi dengan syarat, kena betul-betul lah. Just be consistent dan istiqomah. Okay? So sekarang ni, cuba korang tengok yang bulan Januari. Bulan Januari, korang cari 5 orang yang ambil RM200 sebulan. Dekat situ, boleh bacakan tak siapa-siapa? Berapa kat situ dapat untuk sebulan? Kalau close January? Ada yang nak volunteer tak? Sebulan I panggil semua. 10. Okay, 660. Kalau untuk permulaan tu sikit ke banyak 660? Banyak. Kan? Nampak tak? Okey tak? Boleh je kalau kata nak bayar apa ni, contohlah tak, kalau kata kereta yang biasa, boleh je bayar. Kan? Tapi nak kereta yang luar biasa, korang target lah dekat sini. Okey, kita tengok February. Buat yang sama juga, cari 5 cases, korang still dapat 660. Kenapa? Kan permulaan kan kita dapat 2 bulan payment kan, so dia akan jadi sama lah. Tapi tengok bulan ketiga, korang continue juga buat 5 cases lagi, nampak dia punya kenaikan. Dalam masa 3 bulan, first quarter je korang dah boleh dapat extra RM990. Korang rasa sikit? Tak apa. Kita pergi kat quarter 2. Okay, nampak tak kat quarter tu ni? April, May, June. Okay, you buat yang sama sebab sekarang ni kita target 5 cases sebulan. Tak mustahil. Boleh buat 5 cases ni, okay? Kalau tengok kat sini 5 cases ni, okay, bulan April. Okay, bulan April korang dah ada 1,000 lebih dah. 1,320 commission siapa yang bekerja, gaji hakiki lain. So ni gaji yang income dekat takaful lain. Okay, Mei kat situ ada kenaikan 1,650 and June dah ada almost 2,000. Okey kan? Sebab tu bila kita nak plan, kita nak tahu berapa target yang kita buat, kita kena sit down, kita kena listkan dulu. Apa komitmen kita setiap bulan? Which is okay, of course lah, komitmen besar kita. Rumah, kereta, api air, makanan yang besar-besar tu lah kan. Mana yang tak ada family is okay. Tapi of course kita ada komitmen dengan family pula, mak ayah. Mak ayah pun kita nak bagi allowance juga kan. Okay. So kat sini at least dengan gaji yang korang ada sekarang, gaji hakiki yang ada plus dengan gaji dekat dalam takaful, okay sangat kan 1980. Kalau rasa tak cukup lagi, korang continue buat. Nampak? Sampai Disember, nampak tak income yang possible. Benda ni adalah betul kalau betul-betul buat. Maintain 5K sebulan dengan 2,400 which is cases RM200 sebulan. So nampak tak bulan Disember? I cakap tadi macam mana kita nak capai income dalam takaful 3,000 kan? Korang tengok, lebih daripada 3,000, almost 4,000. That's why kalau betul-betul konsisten korang buat, korang pasti memang boleh punya achievable. Benda ni bukan orang cakap, oh
bolehlah dia ni tak. Dalam industri ni korang buat, korang dapat. Dia tak ada isu orang ni lebih ke apa, tak. Korang buat je, konsisten buat, mesti boleh punya. So dekat sini kalau ikutkan total untuk this year tu korang income setahun 26,000. Okay. Lepas tu kat sini pula, kat sini dah collect production. Kat sini dah ada 79,000. Okay sangat kan. Kat sini korang boleh adjust tau. Korang nak berapa income. Kalau korang rasa 5 cases ni sikit lah kak. Korang boleh tambahkan sini nak buat 6 case ke. Nak konsisten buat 8 case ke. Sebab benda ni adalah sebagai panduan dan menjadi suntikan semangat untuk korang. Kenapa aku kena buat. Kenapa aku tak boleh nak leisure. Kenapa aku rasa macam ada orang. Alah tak boleh buat lah sebulan ni macam tak apalah biarlah. Selalu ingat dekat dalam kepala. Satulah kenapa korang masuk. Masuk sebab apa. Sebab korang of course nak tambah income, nak bantu orang. So bila you feel down ke apa, tengok balik kat sini. Aku naklah capai ni, aku nak buat lah. Aku dah ambil tekad, aku nak dapat at least lah 2,000 this year. Tapi takkanlah nak 2,000 je. Sebab I ada yang memang permulaan nak extra RM500 sahaja. Tapi waktu tu I cakap, takkanlah nak 500 kalau boleh dapat lebih. Sekarang dia punya dah konsisten lah, dia punya commission dah 1,000 lebih. Which is yang korang tahu kan, dalam takaful ni, dia ada time-time je korang akan rasa macam alamak debar lah, pasal GL ke ataupun nak servis ke. Tapi benda tu adalah sekali sekala. That's why every time kalau you all solat ke apa, terus selalulah doa ya Allah aku, semoga klien-klien aku ni sihat walafiat. Sihat walafiat korang tak payah risau lah diorang nak masuk hospital ke apa ke kan. So far kat sini clear tak? Kita nak ada two-way communication so that korang pun alert lah pasal benda ni. Clear tak kat sini? Nampak tak macam pengiraan dia? Sebab table ni I akan bagi you all tau. So you all letak je sendiri. Letak je dalam iPad. So bila korang boleh tengok. Okay berapa kalau aku buat case yang 200 berapa? Aku buat case 100 berapa? Yang ni clear tak untuk korang? Clear. Clear kat orang yang lain? Macam ejen-ejen baru semua? Okey tak? Membantu tak benda ni bagi korang? Okey. Okey. Tadi tak nampak Faizal? Faizal okey tak Faizal dengan this Excel? Faizal clear tak? Ada tak? Sebab tadi nampak macam masuk. Faizal? Dengar tak? Daya? Ada dengar tak? Korang boleh respon tak? Sebab I tak nampak muka. Sebab I nampak slide je. Ada dengar suara tak? Dengar. Dengar Okay. Clear. Clear Okay, so yang ni korang sebab I tak nampak muka korang. I nampak muka Excel je tu yang macam tak tengok siapa yang ada, siapa yang ni kan. So I nak make sure ejen lama dengan ejen baru korang clear pasal ni so that korang tahu macam mana nak buat pengiraan tu. Sebab kita dah penat-penat kan close case semua, of course lah kita nak tahu okay berapa yang kita dapat. Memanglah kita ni nak tolong orang, by the same time kita pun nak tolong diri sendiri juga kan. Alright, so yang dekat sini okay, jap. Okay, yang ni dah. Okay, jap. I nak tengok slide yang lain, jap. Okay, so yang tadi untuk yang 5 cases, yang ni nampak tak? Yang ni korang nampak tak? Ada 10 cases. Tadi 5 cases kan? Yang 10 cases ni korang clear nampak tak? Nampak. Okay, alright. Nampak Sorry tau, sebab I nak kena macam ada two-way communication so that nanti I tak nak I seorang je yang bercakap dan faham, you all tak faham. Okay, alright. So yang ni sama juga cases dia. Monthly RM200 sebulan, which is setahun RM2,400. Okay, production kita boleh dapat ke sini nampak tak? Kalau 10 cases, of course naik dia punya production 158. And korang boleh refer kat yang quarter 1, quarter 2, 3 and 4 tu pun dia dah naik lah sebab kita buat 10,000. Okay, kat situ kita buat 10 cases sebulan. Okay, tengok kat sini sama juga korang fokus sebab sekarang ni I nak korang fokus tengok Okay, berapa cases yang korang boleh close. Okay,
Kalau satu sebulan 10 cases, kalau first quarter korang dah ada 30 cases. Time 12 untuk tahun ni korang dah ada 120 sertifikat polisi. So macam orang yang kata nak capai 100 klien tu, kalau dia buat 10 cases, means dia ada additional lagi 20 cases yang add on 20 cases yang dia dapat bantu orang. Okay. Lepas tu, okay, yang part best, tengok. Kenapa orang cakap ejen insurans ni boleh je sebenarnya dapat income lebih. Ni lah dia. Okay. First payment, okay, first month January, tengok kat situ. Dah ada penambahan 1,300. Kan? Bulan sampai bulan March dah boleh achieve almost 2,000. Okay? Continue buat sama, benda yang sama, step yang sama. Okay? 10 cases sebulan dengan plan RM200 sampai bulan Disember. Kak Ros, bulan Disember dapat berapa tu Kak Ros? Apa dia? Bulan Disember berapa income dia? Yang mana? Yang dekat dalam table ni. Kalau bulan Disember berapa dia boleh dapat? Income dia. Jap. Okey, bulan Disember 7,900, almost 8,000. Wow tak wow tu Kak Ros? Sangat wow. Sangat wow kan? So, nampak kat situ. Okay, thank you Kak Ros. Okay? Alright. So korang nampak kat situ. Sebab tu kan orang cakap, betul ke buat insurans, buat takaful ni boleh making money? Of course boleh. Tapi dengan korang ada panduan. Which is korang tahu target korang nak berapa, nak berapa cases. Sebab tu untuk nak bagi tu korang yang decide sebenarnya. Okay? Tengok kat situ. First dah ada 120,000 cases. Lepas tu setahun maknanya maintain 10 cases dengan RM200, korang ada 7,920, which is ada 8,000. Okey sangat kan? Kalau korang maintain benda yang sama juga, nampak tak? 8,000, tahun depan buat yang sama, tambah lagi 8,000, tak ke 16,000. 2 tahun buat ada 16,000. Okey sangat kan? Silap-silap yang ada kerja hakiki pun tak apalah. Tak inilah tender lah, kita buat benda ni full time. Maknanya tu bulanan kita lah akan dapat ya kalau dalam tempoh 2 tahun tu. Yang macam yang Izzah share ni, dalam masa setahun Kak Ros maintain 10 kes yang ambil sebulan. Kak Ros boleh dapat 7,920. Okey. Dia terkumpul atau bulanan tu? Yang ni sebulan. Okey. Tapi syarat sampai Disember. Maknanya kalau bulan Januari akak buat, akak dapat 1,320. Akak konsisten buat yang sama setiap bulan 10 cases dengan RM2,400 sampai Disember. Yang ni figure yang akak akan dapat. Untuk especially kalau kata ejen baru dia ada dia ada PR bonus, dia ada additional lagi which is memang boleh dapat 8 lebih lah. Kalau termasuk PR yang bonus punya ialah PR bonus semua tu kan. Tu nanti kita akan next kelas lah. So nampak kat sini sebenarnya benda ni lah sebenarnya menyuntik semangat kita, kenapa kita kena berusaha cari cases and dapat income. And one more, sebab kat sini I tak nak share all the slip gaji sebab nanti sebab kalau korang tengok kat sini, kebanyakan orang pun masuk because of attract dengan income dalam takaful. Sebab di mana even dalam JC sendiri ada yang macam kerja, macam suri rumah pun boleh dapat at least 6,000. Dah dapat jaga anak, lepas tu dapat income lagi. Tu belum lagi yang orang dah memang gaji banyak, tambah lagi yang ni. Okay? Alright, so kejap. Yang tadi takutlah korang cakap lah susah lah 10 cases 2,400 ni dengan keadaan COVID sekarang orang tak boleh nak commit. Korang cuba dulu. Sebab selalunya orang ni dia ada duit, cuma dia nak tahu benefit untuk diorang. Kalau diorang rasa macam benda tu berbaloi, diorang okey je nak ambil plan RM200 sebulan ke atas. Okay? Alright. So dekat sini, okay, yang ni lah kalau siapa yang memang fokus untuk jual sharing tentang plan hibah,
Kat sini korang boleh gunakan ni jugalah. Okey, contoh kalau orang tu ambil hibah RM100 sebulan. Okey. Setahun size cases dia 1,200 sebab 100 times 12 kan. Okey, tengok kat sini. Korang maintain 5 cases. Boleh tengok dia kat situ lah dia punya income. Okey. Up to December almost 2,000. Kenapa kat sini kurang sikit dia punya commission compare to yang sebelum-sebelum ni yang tadi I share. Sebab kat sini lah satu, sebab dia punya monthly adalah RM100. Tapi it's okay kalau korang memang fokus untuk hibah, boleh je buka hibah. Kita ada je plan Evo yang RM100. So korang go for volume. Okay. So kat situ instead of 5 cases, korang letaklah 10 cases. So nanti tinggilah dia punya commission tu. Okay. So sekarang ni korang kena tahu what is your target. Alright. Okay, so far yang ni clear tak? Benda ni akan I forward. Nanti korang godek-godek lah. Korang tengok mana yang tak faham boleh je PM I direct. I okay je. Ni okay tak? Clear Clear So tak? yang ni clear. Okay. So benda ni korang simpan and then masuk je dekat dalam tu. Bila ni korang duduk kira. Seronok tau sebenarnya buat kira-kira ni. Sebab ada yang orang macam ada yang ni target. Aku nak kereta ni lah. Okay, berapa yang aku nak kena buat sebulan? At least untuk nak bayar monthly income. Sebab korang tahu tak, dengan slip gaji ni, korang boleh beli kereta, korang boleh beli rumah. Dekat dalam IGP, ada dia punya form yang kat CP58 kot. CP58 tu, korang bagi, memang laku. Memang laku sebab kalau korang nak beli rumah ke, nak beli kereta ke, pakai je yang tu. And then nanti, of course, macam kita kena ada 6 bulan 6 bulan lah. 6 bulan slip gaji dengan 6 bulan statement. Korang prepare je yang tu. Make sure korang cantikkan korang punya salary commission. Of course, bank mesti takkan tolak punya. Diorang lagi suka. Sebab orang memang suka agent insurance ni sebab diorang tahu macam mana income dia. Tapi kena buat betul-betul lah, buat konsisten. Tak naklah macam 2 cases, 1 case boleh lah ni. So bila korang dah lama, korang akan rasa penat lah buat benda ni, commission pun biasa-biasa je. Commission tu jadi biasa-biasa sebab kita tak buat betul-betul. Kalau nak buat lebih, kalau korang nak dapat lebih, korang kena buat lebih lah. Okay? Right, jap. Ni balik sana. So far okay tak? Ni kalau sekejap je buat sana. Please lah. Sekejap je. Okay. Alright. So daripada yang I share tadi tu, berapa yang korang nak buat? Syafiza target. Berapa income yang Syafiza nak tahun ni? Mewakili rookie agent. What is your target this year? At least UM Ira pun boleh take note sekali and we all pun boleh take note. Okay, untuk target yang spesifik, siapa tu yang kira-kira lagi sebab yang ni baru saya nampak clear dia pengiraan macam mana. Cuma mungkin untuk start ni Syah tak boleh nak, mungkin tak push sangat sebab yang pertama Syah kerja, masih kerja. Yang keduanya Syah kerja pun macam sales juga, kita promote produk tempat kerja kan. Okay. Memandangkan sekarang ni kita banyak work from home, so kita tak pergi office tutup semua. So kita punya Facebook ke macam tu memang office tengok. Faham? So untuk dari segi kalau macam tengok macam apa Akak Suraya tadi kan, dia nak buat posting ke macam tu kan. So Syah mungkin tak boleh nak kerap sangat lah kat situ. Faham. So kena fokus ke offline. Cuma kalau kata yang offline tu macam mana biasa kita buat? Okay, kalau offline which is macam you kena direct approach lah macam tadi kan Kak Ros. Macam tadi case Kak Ros tadi kan, Kak Ros cakap okay dia buat posting juga but at the same time dia memang, kita kena memang buka mulut. Maknanya kita bagi tahu, satu kita kena introduce diri kita as a financial consultant which is takaful lah. Tu JM Jaja dah respon buat FB baru. So create orang baru. Buat FB baru pun boleh. So maknanya you akan jangan add kawan office. Okay.
Tapi memang betul, I punya agent pun buat macam tu. Dia tak add kawan office. Ni sebab sebab produk yang Aisyah kerja PTPN kan kita macam ada SSPI Plus. Dia adalah sikit, dia simpanan tapi dia ada sikit je takaful tu. Tapi benda yang kita memang ada KPI. So kita pun kena jual yang tu. So yang tu pun kita kena achieve sebab yalah kerja kita kan. Betul. Kerja hakiki kan. Betul. Kerja hati jangan dilupa. Tu kita punya Iza betul. Macam Chan ni dia takut ada konflik sebab faham. Dia ada sebab lesen kan. Lagi satu Chan ni dia baru je join sebab dia lesen TBE baru sangat. Doakan semoga dia sukses. It's okay. Slowly insyaAllah step by step boleh. Yes, betul. Duit. Thank you Kak Ira. Follow je, ikut je ni. UM Ira dia very supportive. You tak kisah dengan siapa-siapa pun you boleh refer dekat dalam JC ni. Tapi itulah macam tadi, Syah boleh je buat, itulah macam tadi buat Facebook baru. At the same time juga kita pun kena bagi tahu kita ejen takaful. Jangan malu dan segan untuk bagi tahu kita ejen takaful sebab mungkin sekarang dia tak ambil dengan kita, tapi bila dia nampak kita punya effort semua, diorang akan ambil juga. Macam I ada klien waktu mula-mula jadi ejen, dia tak ambil. Sebab apa? I tak ada apa-apa achievement. Sebab tu untuk ejen baru akan nak bagi tahu korang achieve je apa-apa sekecil-kecil kontes. Tak kisahlah kontes tu daripada kontes company ke ataupun kontes daripada agensi sendiri. Kenapa? Bila korang up korang punya gambar, orang kat luar tak tahu berapa yang korang buat ke apa. Sebab orang nampak, wow dia ni baru masuk, dah ada achieve yang macam ni. Of course kalau dah achieve dalam GE punya kontes lagi memang wow. Okay, so korang buat je. Jangan ingat macam kontes ni biasa-biasa, tak. Korang achieve je apa-apa kontes yang ada so that nanti bila korang nak sharing ke apa, korang nampak aku pernah achieve macam ni. Tu adalah juga menjadi suntikan semangat untuk korang untuk konsisten dalam this industry. Okay, alright, so all the best semua. So kat sini, okay kejap nak baca sebab tak nampak yang dekat chat tu. Kejap nak baca. Okay, macam kat sini Noh pun memang ya Allah power gila lah Noh. Dia tengok macam mana hari ni dah end month pun dia still juga bagi cases. Congratulations Noh. Lepas tu kat sini okay dia tulis kat situ update status WhatsApp. Yes betul. Selain daripada Facebook, Instagram, FB Story, Insta Story, korang boleh update status dekat WhatsApp. Yang ni pun sebab dekat dalam kawan-kawan kita dekat dalam WhatsApp pun banyak. So korang pun boleh guna macam tu. So macam dekat sini GM Jaja pun cakap rugi tak guna. Online marketing memang sangat power. Buat FB baru. Jangan add kawan office. Okay. So Nick kat sini kan. Korang boleh tak sekarang ni sebab nak panggil seorang-seorang ni kan. Korang boleh tak tulis dekat chat kat sini. Berapa income yang korang target untuk this year. Okay Nick dia dah tulis dah 2.5k. So yang lain. Korang letak je. Kalau korang segan nak ni korang check je kat sini. I nak tengok and all the leaders pun boleh take note. Okay, berapa yang korang nak income this year supaya kami leaders boleh bantu korang guide. Guide untuk korang dapat that income. Okay. Nisha 3,000, Faiz 3,000. Next lagi. Nur insyaAllah 3,000. Fadli 3,000. Okay. Siapa lagi? Jangan segan nak tulis. Possible. Korang yakin je korang boleh. Okay, Daya 3,000. Syafs insyaAllah 3,000. Okay, semua 3,000. Suraya of course, AUM kena 10,000 AUM. Ara 3,000. Okay, siapa lagi? Auni 5,000. Amin. Siapa lagi? Korang tak payah segan. Kita kat sini semua JC, tak ada masalah. Letak je. Okay. So nampak tak kat sini? Okay, macam korang nak 3,000, nak 5,000. Korang fokus je macam tadi. Kalau kata nak 3,000 tu dalam masa ni, lawan kat Su 10,000. Korang dua-dua ni. Okay, 3,000 Faizal. Boleh Faizal. Aziz 1.5. Boleh. Tak apa. Korang buat je. Takut daripada 1.5 tu tiba-tiba terlebih pula Aziz. Korang buat je. Boleh benda ni. Okay. Ada lagi tak yang ni? Okay, 1.5 ni biasa akan terlebih. Ya betul Mira kan. Terlebih kan. So time ni lah. Bila ada lebih time ni lah. It's time untuk kita memberi. Okay. Kejap, I nak share dengan korang lah. Ada satu benda ni. Kejap, I nak share ada ni. Alright, thank you. Siapa yang respon dekat chat. Kejap, I nak tengok. Ada satu ni I nak share. Kejap ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Baru ada. Okay. Okay, nampak tak benda ni? Korang nampak tak yang ni? Tak full Kak. Okay, sekejap kita fullkan. Okay. Sekejap, kita adjust. Okay, nampak tak? Nampak tak? Okay, nampak. Sampai nombor 8 kan? Betul, sampai nombor 8. Okay, ni satu lagi juga. Ini adalah direction untuk korang Okay, sekarang ni memang kalau kita nak fikir 3 tahun success life goal ni macam 3 tahun, alamak aku nak fikir 3 tahun apa lagi nak. Okay, make it short, kita fokus untuk tahun ni dulu. 2021, okay, this is kita panggil wheel of success, di mana I nak benda ni pun juga I akan bagi all of you yang join hari ini, ataupun tak kisah siapa yang tak join pun tak apa, benda ni kita bagi je. Alright, so dekat sini kalau korang tengok korang fokus untuk this year. Kalau korang rajin, korang nak buat sampai 3 tahun pun tak ada masalah. Okay, so monthly income, tulis kat sini berapa income yang korang nak this year. Kan macam tadi I dah share yang table tadi kan, berapa income yang korang nak ni apa, korang tulis. Korang kena yakin, contoh korang nak 3,000, aku yakin aku memang boleh dapat 3,000 this year, okay? Okay, letak kat situ monthly income nak berapa. So financial goal, okay, this year, okay, target. Bila nampak bulan pertama, bulan kedua tu dah ada income dah naik kan, financial goal nak buat apa? Nak buat simpanan. Contohlah kalau kata macam okay, aku nak beli emas setiap bulan. Tak ada masalah, boleh je. Nampak design cantik okay, aku punya financial goal, aku nak tambah fund ke, nak simpan emas ke, okay? Kat situlah ada emergency fund ataupun memang nak simpan untuk emergency fund berapa? Akak, slide tak ada. Tak ada? Tak ada Tak nampak Tak ada. Oh, Tak ada. Dah tampak dah? Dah tak nampak dah? Okay, sekejap. Kita masuk balik sat. Yang ni nampak tak? Tak nampak lagi? Tak ada. Tak ada Tak nampak Izzah. Terkeluar tak nampak. tadi. Okey, kejap. Okey, ni nampak tak? Tak nampak. Tak ada Kejap I keluar dulu. Izzah keluar balik. Saya masuk balik. Kejap Sorry korang. Tak apa. Slow sikit Mami. Okay, nampak ke? Nampak tak? Nampak. Sekejap I adjust sikit bagi ni. Sorry tau je Okay. So kita nampak lah, at least korang nampak sebab I nak bagi tahu macam mana korang nak isi supaya korang jelas. Okay, this year korang nak target apa. So okay, kita go for the business and career. Okay, business and career ni okay, this year apa korang punya target? Sebab GE keluarkan banyak kontes, okay? Untuk ejen-ejen baru, untuk ejen-ejen lama, tahu kan kita ada kontes SCT. So korang boleh tulis kat situ lah, okay, this year nak capai SCT, yang F1 dah lepas kan, korang letak je apa yang kontes yang ada kat GE, korang boleh letak dalam dekat business or career ni. Lepas tu satu lagi, okay, macam target, aku this year aku nak buat AUM, contoh, letak kat situ nak jadi experience unit manager, okay? Tulis kat situ juga mana yang untuk final year, okay, Kak Atia and Kak Suraya. So you all boleh letak dekat situ business and career, letak kat situ UM, okay, settle final UM 2021, okay, yang mana nak settlekan first year UM, letak AUM 2021. Means nanti korang nampak tak, relate nanti tahun 2020 dekat business and career tu korang dah tulis dah UM 2020. So another 2023 tu korang target macam mana? Okay, korang nak berapa?
berapa korang nak, berapa ejen yang korang nak bawah korang punya group kan, berapa korang nak recruit, contoh. Okay, so family it's time to, okay, especially I cabar untuk semua ejen-ejen baru, untuk first korang punya commission, please belanja family, boleh tak? Siapa kat sini yang baru? Boleh. Belanja ni bukan apa, sebab orang kata bila gaji commission kan, commission korang belanja family, insyaAllah benda tu lagi akan bertambah. Okay, tak kisahlah nak belanja apa, KFC, ikut apa yang korang rasa korang rasa nak bagi, ikhlas korang nak bagi. Sebab family ni dia tak kisah. Especially kan kadang-kadang mak-mak ni kan, even kalau kata permulaan tu bagi berapa pun diorang dah syukur, alhamdulillah dah. Tapi takkanlah nak bagi ni. So macam mana ejen-ejen yang lain yang memang sebelum ni dia dah memang bagi allowance dekat parents. So tahun ni lah korang target, okay, sebelum ni aku bagi berapa, contoh bagi 500. Tahun ni aku nak naik lah, upkan lah, aku nak bagi 1,000 sebulan. Nak tambah lagi lah, nak bagi mertua sikit lah, mana yang dah berkahwin. Siapa yang tak kahwin lagi tu, ni lah, this time lah bila korang buat extra dekat takaful, korang boleh belanja family, boleh kalau nanti dah boleh pergi travel, boleh bawa anak-anak pergi bercuti, macam tu. So yang family ni korang boleh, yang I bagi tahu ni adalah semua contoh supaya korang tahu, okay, family ni nak tulis apa, business career ni nak tulis macam mana. Okay, so health ni tulis kat situ lah. Macam I sendiri health, I nak kena konsisten makan vitamin. Sebab I ni memang jenis yang akan membeli tapi tak konsisten makan. Itulah diri saya. Sebab tu tahun ni kena tulis kat sebelah. Untuk health, okay, at least macam myself sendiri nak kena makan supplement, kena konsisten, at least cycling dekat kawasan taman rumah 2 ke 3 round, and nak continue balik Zumba. Dan ke laut dah tu kan. Tu macam I untuk health. Macam you guys pun boleh je kalau kata nak pergi main badminton ke, nanti dah okay kan. Sport-sport yang rasa untuk you all punya healthy, okay? Alright, spiritual ni, okay, spiritual ni macam apa yang korang amalkan selalu, which is macam kita satulah contoh, kita buat sedekah subuh ke, ataupun setiap hari Jumaat memang aku nak sedekah. Tak kisah pun berapa sebenarnya, sebab sedekah ni kita tak kisah berapa yang kita rasa kita nak sedekah. Even RM1 pun sedekah, yang penting you betul-betul nak bagi. Okay, contoh kalau kata macam ada tu memang sebab sedekah ni, sebab tu kenapa I tak suruh you all tulis, sebab ada setengah orang dia tak nak tulis kat situ kan, dia segan. Ada je orang memang dia share, dia pergi kat rumah kebajikan, dia memang orang kata memang setiap bulan dia commit dekat sana, ada yang jadi macam tu. So ada yang memang dia tak boleh tengok dekat Facebook. Facebook ada lalu yang macam minta bantuan ke apa, dia akan mesti akan transfer walaupun RM10. Contohlah kalau nak get you all punya idea, mungkin korang pun ada lagi yang korang nak improvekan untuk this year. Sebab this year kita bukan dari segi duit saja. Means like kita nak biar benda tu, income yang kita dapat, kita gunakan balik untuk family. Sebab kita tahu selama ni macam family yang memang banyak bantu kita, especially berkorban masa. Macam today hari ni, korang boleh je nak lepak-lepak dengan family. Boleh je nak ni kan, walaupun COVID tak boleh nak keluar, tapi korang boleh je enjoy dekat rumah, tengok TV ke apa. Tapi korang contribute masa tu untuk join kelas hari ni. Anyway, thank you so much, okay. So dekat sini yang nombor 7, personal development ni, maknanya ke arah kebaikan. Okay, contoh macam contoh macam I, okay, tahun ni I nak invest untuk ilmu, which is I nak masuk untuk leadership punya courses ke, untuk PR punya courses ke. Macam you guys pun boleh letak juga personal development ni. Contoh, okay, this tahun ni aku nak baca buku, sebulan 1 buku aku kena baca. Buku-buku yang ikutlah, buku-buku yang berkaitan dengan financial, yang berkaitan dengan takaful ataupun wasiat ke apa kan. Tu personal development lah, apa yang korang nak buat. Okay, community ni macam tadilah I cakap, community ni contoh kalau korang macam setiap macam ni juga, community ni sama juga macam korang nak sedekah.
korang nak sedekah kat siapa, tu terpulanglah macam cari satu badan kebajikan ke, ataupun tengok dekat area rumah tu ada rumah anak yatim ke. Dengan keadaan sekarang kan orang tak ada beras ke apa ke, beli packing-packing bagi. Sebab nak menderma ni I rasa macam dia tidaklah memerlukan kos banyak. Korang bagi apa yang korang rasa nak bagi, means mampu semua. Alright, so far yang ni clear tak? Korang boleh fokus yang 2021. Means I nak kat sini relate. Contoh untuk family 2021, korang kata nak belanja family makan. Okay, 2022 ni korang boleh letaklah nak bawa parents, in-law ke, nak pergi umrah ke. 2023 tu korang boleh plan lagi benda-benda lain. Kenapa kita kena ada benda ni? Sebab supaya kita tahu, okay, bila kita rasa macam tak kuat nak teruskan benda, tengok balik 2021, aku dah janji dengan diri aku, tahun ni aku nak buat berapa income yang aku perlu ada supaya aku boleh belanja family aku pergi makan. Ikutlah macam setiap bulan korang cakap, okay, dah masuk yang ni ada extra income, okay, setiap bulan aku nak belanja family. Tak ada masalah pun. Okay? Baik, sekejap. Okay. Dah okay tak? Okay. Okay So korang buat je. Korang buat je. Sebab korang memang boleh. Serius saya cakap. Please, sebab korang dah one step tau. Which is korang dah macam ni nak cakap, one step which is dah ambil exam. Dah lulus exam. Then it's time to untuk grow yourself, okay? Sebab tak semua orang ambil license TBE boleh lulus tau. Means bila lulus tu maknanya Allah tu dah pemudahkan jalan, okay, ni first step untuk aku tambah income, okay? Alright, so ada apa-apa soalan tak sebelum I nak end the conversation? GM, ada nak tambah apa-apa tak GM? Sorry nak tanya. Okay. Nak tanya siapa bila ni? Nick. Oh Nick, okay. Bila je payment gaji komisen tu masuk? Okay, bagus Nick. Thank you soalan. Ni yang paling best tau. Tahu tak kita dalam this industry sebulan 2 kali gaji. Kalau orang tu kerja hakiki, tak ke best sebulan 3 kali gaji. Wow tak wow kan? Okay, bila? Bila kita akan dapat komisen pada 5 setiap bulan kita akan dapat komisen 5 hari bulan. Okay? Dengan 15 hari bulan 2 kali. Alright? So untuk gaji hakiki of course korang akan dapat hujung bulan kan. Kadang-kadang 30 hari bulan, 28 bulan. So nampak tak? Baru masuk first commission 5 hari bulan. Tak sempat nak habis commission 15 hari bulan ada lagi. Best tak? Okay tak ni? Nak 2,500? Clear tak? Clear. Amin. Half lah. Kan? Half lah. Dia ikut ni Zah, beritahu dia orang yang ikut berapa bisnes yang masuk tarikh dia tu. Betul. So dia macam ni tau, dia 5 hari bulan dia ada cut off date dia. Bila yang cases yang kita dah enforce dia macam ni tau. Commission kita diberi bila dah enforce. Okay, satu enforce, satu lagi dia akan mengikut. Dia macam mana AJM kalau 5 hari bulan closing dia berapa? End month kan? End month dapat 5 hari bulan. Akak tambah? Okay, untuk yang commission 5 hari bulan. Okay, so daripada sampai hujung bulan lah, sampai 31. Okay. So 1 hari bulan sampai 12 hari bulan macam tu. Kalau polisi tu enforce atau orang bayar daripada 1 hari bulan sehingga 12 hari bulan, komisen akan dapat pada 15 hari bulan. Okay, so daripada 16 hari bulan sampailah hujung bulan 30 atau 31 hari bulan, so komisen tu akan masuk pada 5 hari bulan. Okay, faham tak? Mesti. Please korang faham tak? Faham GM. Okay, alright. So take note juga tau, nanti kan macam tiba-tiba I close yang ni tapi tak ada. Kena make sure enforce. Sebab tu kadang-kadang korang tengok kita macam
Leader semua okay. Hujung bulan je kita orang duduk kalut sebab kita nak make sure cases yang korang bawa masuk tu enforce. Di samping membantu group, at the same time membantu korang untuk korang dapat income. Lepas tu satu lagi, commission ni based on orang bayar kita dapat. Sebab tu kenapa setiap bulan korang kena ada list name client. So korang kena make sure kena jaga dia punya payment. So due date tu bila? Memang kita ada SMS daripada company tapi yourself pun kena monitor juga sebab kadang-kadang SMS tu ada yang klien tak dapat. Macam mana kita nak tahu invoice ke tak? Okay Kak Rose, kita boleh check dekat agreed partner. Kejap lagi Izzah buat screenshot tu, Izzah share dekat group supaya lebih jelas nampak macam mana kita nak tengok cases tu invoice. Tapi normally kita ada je kita punya PA Anis yang selalu macam remind dia akan check okay apa case yang invoice, apa yang case tak invoice. At the same time leaders pun akan bagi tahu cases mana yang tak invoice ataupun invoice. Tapi sekejap lagi pun kalau nak check sendiri boleh Kak Rose kita share. Ada apa-apa lagi yang korang ni? Sebab macam minggu lepas korang dah tahu kan berapa dia punya pengiraan semua. Okay, so this week korang dah tahu dah berapa korang nak buat. Korang isi je dekat Excel tu. Dan kenapa korang nak buat? Macam tu. Ada apa-apa lagi soalan tak korang? Bulan ni ramai yang close case kan. Yang close case besar-besar banyak-banyak tu. Dah boleh lah korang kira-kira target-target berapa nak dapat 5 hari bulan ni. Kan? Boleh je. Okay? Banyak tu dikira jumlah NOC ataupun ANC. FYC Kak Ros, FYC yang masuk. Berapa Kak Ros collect daripada klien bulan tu. Macam tadilah Ariza cakap kalau kes tu 200, bulan pertama kita collect 400 kan. So 400 tu jangan kali dengan 33%. Kali dengan berapa hari tu yang minggu lepas kan I ada buat kelas. So yang dengan BSc tu, yang table dengan BSc tu nanti I share dekat group balik semula. So you all ikut table tu. 20 berapa persen tak, I tak ingat. Itulah yang akan masuk untuk 5 hari bulan ni. Tapi make sure case yang enforce lah, yang belum enforce semua akan enforce, dia akan masuk 15 hari bulan. Sebab banyak lagi case tak enforce ni. Betul. Mana yang case yang tak enforce korang yang risau sebab kalau kata tak enforce this month, benda tu akan dapat juga, korang still dapat commission juga. So dia akan masuk ke bulan March. Okay? Tapi bulan March kenalah cari cases lagi. Jangan kita harapkan case yang hari tu punya. So keep je. Sebab sekarang ni sebab kita ada Medi. Kak Suraya kenapa? Sorry nak tanya pasal NFTF tu kan? Kan kalau kita buat NFTF, lepas tu kita tunggu habis PKP kan baru kita submit yang macam mana? Yang untuk kata kalau tak commission tak masuk macam mana tak? Sebab kalau kata macam previously, diorang akan bagi, management sendiri akan bagi tahu bila yang kita kena fill up benda tu. Tapi kalau kata nak buat awal pun boleh je. Cumanya kan takut bila buat awal nanti diorang kata tak receive pula. Tak. Tunggu PKP. So memang kena tunggu after PKP kan. Lepas tu komisen yang pertama walaupun NFTF ni payment yang diorang dah buat ni masuk jugalah kan. Masuk tak? Commission tu. Commission tu tak masuk. Akan dapat terus. Dia tak ada hold. Dapat. Dapat. Cuma bila dah habis PKP kena isi form. Hantar form tu. Katalah dia punya time frame bila nak kena hantar. Sebab kalau tak hantar juga beberapa kali company dah remind kita tak hantar juga, commission yang dia dah bagi dekat kita dia akan claw back. Jangan claw back. Kalau macam tu macam ni. Okay, sebab saya dah nampak dah list tu. Sebab dulu kan first time kan, ni dah kali kedua nampak dah list yang NFTF tu. Kita boleh just start kumpul semua info yang patut lah kan, nak standby. Dah boleh standby untuk isi je e-form tu. Sebab ada yang sendiri kan. Apa tu. Buat je dulu, habis PKP baru submit. Jangan submit sekarang, nanti kena juga compliant. Macam mana kau dapat sign client waktu PKP ni? Padahal nak travel. Tapi masalahnya bukan pasal PKP saja ni. Masalahnya walaupun macam kita orang kat Seremban ni PKPB, tapi kita orang tak boleh travel. Ya, betul. Betul tak? So kita kena tunggu sampai arahan tu lifted lah. Maksudnya arahan boleh merentas tu ya? Betul. Okay. Thank you. Ada lagi? Kalau dah tak ada apa-apa, akan just nak tambah sikit.
pasal yang CI10 tu baru keluarkan plan yang CI10 critical illness 10 tu. Okey, jangan akak takut korang confuse. Kalau Evo Neo ada 45 penyakit kritikal. Okey, so CI10 hanya ada 10. Okay, so jangan confuse sebab takut nanti korang bagi senarai 45 sakit kritikal untuk yang CI10 tapi sebenarnya cover hanya 10 sakit kritikal yang utama sebenarnya. Sakit kritikal utama kalau tengok kanser, stroke, sakit jantung semua ada. Okay, so nanti akak akan bagi senarai 10 sakit kritikal tu. Nak comparekan dengan yang 45 sakit kritikal untuk Evo dengan Neo. Okay, yang tu je akak nak tambah. Thank you, JM. Okay, so kita boleh close JM Okay. Alright, thank you so much korang semua yang join hari ni. Anis sempat ambil attendance? Ada. Okay, thank you Anis for your help. Okay, right. So kita sepatutnya tadi permulaan Al-Fatihah. So yang ni wa'as, okay? Okay, thank you so much korang buat tau. Thank you Kaiza. Welcome. Korang buat. Terima kasih Kak. Okay, Thank you, bye. Iza. Assalamualaikum. Bye. Bye. Thank you semua.